Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahlia langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Ini waktunya untuk fokus minggu depan. Beberapa isu perkara akan saya ketengahkan dan juga berdiskusi terutamanya berkaitan dengan apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Pastinya isu-isu berkaitan dengan politik kesihatan tidak ketinggalan. Tetapi kalau kita nak bercakap berkaitan dengan ekonomi, isu-isu jenayah, kes-kes yang melibatkan pekerja migran, pastinya ini waktunya untuk kita bercakap dengan lebih lanjut. Kalau nak diikutkan sumbangan pekerja migran kepada pembangunan dan juga peningkatan ekonomi sesebuah negara mendapat perhatian dan pengiktirafan di seluruh dunia. Dan Malaysia sebagai sebuah negara destinasi dan pengimport pekerja migran utama di rantau ini mempunyai sistem perundangan yang mantap bagi melindungi dan seterusnya mengiktiraf hak asas pekerja migran. Bukan sahaja isu-isu penderaan, malah isu-isu dan perkara lain yang mungkin boleh mencemarkan imej negara. Ada sahaja berita yang kita dengar berkaitan dengan isu-isu penderaan ini. Bagaimanapun, apa yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan sebelum ini mengakui imej negara tercalar dari segi urus takbir pekerja asing apabila tempat tinggal yang disediakan tidak kondusif. Itu salah satunya. Dan juga beliau mengambil contoh negara maju seperti Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, UAE dan juga Singapura yang mempunyai tempat khas pekerja asing. Sehubungan itu, Kementerian Sumber Manusia sebelum ini mengambil inisiatif membina rumah khas untuk pekerja asing. Itu antara salah satu perkara dan juga antara inisiatif yang dilaksanakan. Bagaimanapun ada isu-isu lain terutamanya berkaitan dengan penindasan, penderaan dan sebagainya. Apa yang perlu dilakukan dan apa jalan yang ada untuk pekerja-pekerja migran ini. Jadi nak bercakap berkaitan dengan perkara ini, saya bersama dengan Encik Adrian Pereira yang merupakan pengarah North-South Initiative menerusi dalam talian ketika ini. Selamat sejahtera Mr. Adrian. Ya, selamat sejahtera. Terima kasih kerana memberi saya peluang ini Ya. untuk berkongsi. Ya, terima kasih kerana bersama dengan Astro Awani. Tetapi sebagai permulaan, kita tahu beberapa hari lepas ada isu-isu dan juga yang dilaporkan oleh Astro Awani berkaitan dengan penindasan pekerja, ada yang didera dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak melihat secara overall ataupun secara keseluruhannya, apa antara situasi dan juga keadaan semasa berkaitan dengan pekerja migran yang ditindas ataupun yang ada di Malaysia setakat ini? Ya, sebenarnya untuk menyukat atau menganalisis situasi buruh migran dari segi data, memang kita boleh melihatlah beberapa standard seperti standard yang disediakan oleh ILO, iaitu 11 petunjuk buruh paksa, dan juga seperti laporan human trafficking oleh Amerika Syarikat, di mana Malaysia sedang menduduki tingkat terakhir, iaitu tingkat ketiga untuk 2 tahun yang berturutan. Dan dari sudut trade union atau syarikat buruh antarabangsa telah meletakkan Malaysia di taraf yang kedua terakhir sebagai negara yang sesuai, yang selesa untuk pekerja mereka. Jadi terdapat pelbagai cara yang kita boleh mengukur taraf perburuhan di Malaysia, dan sebab sekarang ekonomi kita sedang membuka dan buruh migran pun dijemput semula. Tetapi apabila kita jemput mereka semula untuk menjana ekonomi, kita harus juga memastikan kita menjaga hak-hak mereka, dan bukan saja hak-hak setakat minima, tetapi memastikan mereka sihat, gembira, dan ini akan menyebabkan produktiviti mereka lebih meningkat. Tetapi kalau kita berterusan dengan standard-standard buruh paksa, dengan situasi pemerdagangan manusia yang berluasa, maka kita tidak akan dapat membantu ekonomi berkembang. Ya. Dan kalau kita lihat selain daripada kaedah mengukur yang saya katakan tadi, terdapat beberapa syarikat Malaysia yang barangnya dilarang dijual di Amerika Syarikat.
dan ini termasuk syarikat GLC sendiri. Jadi kalau kerajaan sendiri melalui GLC tidak boleh memastikan perburuhan paksa itu diatasi, bagaimana apakah mesej yang kita hantar kepada syarikat-syarikat lain atau SME untuk mengatasi perburuhan paksa ini? Dan juga tadi Adrian ada menyatakan bahawa antara indikator-indikator yang menyebabkan kita mungkin berada di kedua tangga terbawah dan sebagainya, dan ini juga mencerminkan imej Malaysia di mata dunia, terutamanya apabila isu-isu berkaitan dengan pekerja buruh dan juga pekerja migran ini. Tetapi untuk pekerja dan juga mereka yang berada di Malaysia, pekerja migran ini, sebenarnya apa avenue ataupun jalan undang-undang yang mereka ada sekiranya berlaku sesuatu kes berkaitan dengan penindasan, penderaan, tidak cukup kelengkapan atau apa sahaja, apa yang mereka boleh buat dan juga mereka boleh lakukan? Ya, sebenarnya untuk mereka mengambil tindakan, yang pertamanya buruh migran harus faham sendiri apa itu undang-undang Malaysia, apa itu erti pemerdagangan manusia dan juga buruh paksa. Masalahnya kebanyakan industri di Malaysia, mereka mengupah buruh migran yang sangat kurang pendidikan mereka di negara yang asal. Jadi perkara-perkara yang asas seperti apakah talian-talian untuk dipanggil apabila berlaku tindasan, mereka mungkin tidak tahu dan mungkin tidak faham. Dan kebetulannya ramai menganggap tindasan itu perkara yang biasa. Jadi banyak latihan yang harus dilakukan oleh pihak kerajaan dan juga negara-negara penghantar supaya buruh migran ini faham. Dan selepas mereka faham, barulah mereka boleh menggunakan undang-undang dan juga talian-talian yang disediakan oleh pihak kerajaan, seperti mereka boleh ke Jabatan Buruh untuk membuat aduan dan juga tuntutan, dan jika masih tidak berjaya, mereka boleh ke Mahkamah Sivil untuk mengambil tindakan. Selain itu, buruh migran juga boleh meminta bantuan daripada syarikat buruh di Malaysia, iaitu melalui MTUC, dan jika ada kes-kes perdagangan manusia, terdapat MAPO, iaitu Anti-Trafficking Council Malaysia, yang sangat sedia untuk membantu buruh migran yang ditindas. Terdapat juga pihak polis, pihak immigration, maritime agency yang sentiasa sedia membantu. Masalahnya kerana taraf pendidikan buruh migran ini sangat rendah. Ramai yang memang tidak melepasi darjah 6 atau tingkatan 3 yang datang ke Malaysia. Jadi mereka tidak faham konsep-konsep untuk cara membuat aksi-aksi untuk keluar daripada tindasan ini. Dan seperti yang Adrian cakap tadi, disebabkan masalah pendidikan dan sebagainya, adakah itu antara sebab ataupun antara bukan cara lah, tetapi antara faktor yang menyumbang kepada penindasan itu berlaku terhadap mereka ini? Ya, kalau kita lihat taraf pendidikan memang ada pengaruh. Tetapi industri Malaysia dan juga kerajaan Malaysia sudah ketagih dengan menggunakan tenaga kerja asing dalam 20 dan 30 tahun yang lepas. Jadi taraf perburuhan untuk mereka memang tidak sama dengan taraf buruh untuk warga Malaysia. Dan apabila diskriminasi ini berlaku, maka adalah pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan semua faktor-faktor ini untuk menjadikan situasi kepada buruh paksa. Contohnya, apabila buruh migran sendiri tidak faham undang-undang Malaysia, maka mereka pun akan bekerja selama 12 hingga 16 jam. Padahal mengikut undang-undang, dalam sehari, termasuk overtime, mereka cuma boleh bekerja di antara 8 hingga 12 jam. Jadi taraf pendidikan yang sangat rendah ini memang menjadi faktor. Selain daripada itu, mereka tidak mempunyai
um, uh, sistem yang efektif supaya mereka boleh membuat aduan. Contohnya, walaupun kerajaan telah memperkenalkan satu aplikasi di atas talian, tetapi kerana kebanyakan buruh migran ini tidak mempunyai smartphone atau telefon pintar yang terkini atau tidak mempunyai wang untuk membeli data, maka mereka tidak boleh menggunakan saluran-saluran ini dengan efektif. Jadi kalau boleh kerajaan harus memastikan buruh migran ini lebih rapat kepada pemeriksaan buruh supaya kita boleh mengenal pasti petunjuk-petunjuk buruh paksa daripada awalnya sebelum ia menjadi satu keadaan yang teruk. Dan juga Adrian, selain daripada nilai kemanusiaan, apabila kita berdepan dengan situasi manusia bersama dengan manusia, apa antara langkah dan juga peranan penting yang perlu dilaksanakan, yang dimainkan oleh majikan khususnya bagi memastikan bahawa tidak berlaku isu-isu berkaitan dengan penindasan, dan seterusnya apabila ia sampai kepada dasar kerajaan, apa antara yang perlu dilakukan oleh majikan di peringkat kerajaan khususnya bagi memastikan bahawa perkara ini mungkin dapat dibendung daripada berlakunya penindasan yang lebih teruk selepas ini? Ya, kalau kita lihat kes-kes berkaitan dengan pekerja domestik contohnya, atau di Malaysia sering kita panggil mereka maid, ya, sangat kejam, ya, apabila kita lihat apa yang berlaku kepada mereka. Contohnya kerana situasi bekerja atau tempat bekerja mereka memang terasing, boleh berlaku kejadian seperti rogol, gangguan seksual dan juga penderaan yang amat teruk, seperti yang kita lihat, ya, baru-baru ini, seorang pekerja domestik didera dengan sangat teruk. Dan ini bukan perkara yang baru. Kita boleh lihat kes-kes yang berlaku 20 tahun yang lepas di mana buruh pekerja domestik disetrika dan dibakar, ya, dengan putung rokok. Sebenarnya kerajaan kita dan juga majikan harus melihat buruh migran dengan nilai-nilai kasih sayang, kerana apabila kita menyayangi pekerja kita, maka mereka punya semangat untuk bekerja lebih tinggi dan akan meningkatkan produktiviti. Tetapi pada masa yang sama, majikan Malaysia harus berkongsi lebih banyak keuntungannya kepada buruh migran yang bekerja keras. Dan kalau kita lihat di Malaysia, ramai memang dari segi undang-undang, EPF tidak harus dibayar untuk buruh migran, dan diskriminasi ini menjadi salah satu sebab kerana sebab majikan lebih suka mengupah buruh migran berbanding pekerja Malaysia, dan kita harus mengubah perkara ini. Dan benda ini hanya boleh berlaku apabila kerajaan Malaysia menggubal undang-undang yang menyeluruh atau comprehensive solution untuk mengatasi segala diskriminasi, termasuk sistem kesihatan, sistem penggajian, tanpa diskriminasi untuk buruh migran. Saya rasa baru sahajalah kita boleh memastikan buruh migran gembira dengan kerja mereka dan tanpa petunjuk-petunjuk buruh paksa. Elakkan diskriminasi dan juga perkara-perkara baru perlu digubal, khususnya bagaimana peranan majikan dan juga kerajaan itu sangat penting untuk memastikan bahawa kelangsungan pekerja migran ini yang mungkin kita nak melihat suka bekerja di Malaysia, dan pastinya kita juga mendapat keuntungan daripada itu, dan kita nak memastikan bahawa kedua-duanya mendapat manfaat yang sewajarnya. Terima kasih kepada Adrian Pereira, pengarah North South Initiative, atas pandangan dan juga diskusi. Ini sangat penting untuk kita faham bahawa apabila kita berada dalam situasi dan juga kita menilai bagaimana isu-isu berkaitan dengan hak asasi kemanusiaan ini. Terima kasih sekali lagi. Kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.